Kita pun telah menyaksikan satu fenomena baru dalam sejarah negara apabila ramai DAP, ahli-ahli parlimen DAP ni yang menjadi menteri-menteri dan juga timbalan menteri. Bila kita pilih orang macam ni dan kita dapat cadangan daripada orang yang mewakili kita macam ni, adakah ini sebenarnya suara akar umbi? Dia sebenarnya mereka dah merancang kita jangan lalai. Sebab tu orang kata mana ada tolak ansur, mana ada beransur-ansur, yang ada ditolak beransur-ansur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama segmen Fikir-Fikirkan, anjuran Ikatan Muslim Malaysia Nilai, saya Nur Zafri, orang panggil Haji Zafri. Dan tetamu kita pada kali ini ialah Ustaz Muhammad Fauzi Asmuni daripada Ikatan Muslimin Malaysia. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah sihat. Difahamkan Ustaz sekarang ni perunding hubungan antarabangsa di ISMA, betul ya? Ya, betul. Baik Ustaz, terima kasih kerana bersama kita pada kali ini, segmen Fikir-Fikirkan. Yang kita nak fikirkan pada kali ini adalah kata-kata MP Tebrau 2 minggu lepas. Beliau mengutarakan satu pandangan yang saya rasa agak unik dikala kita rakyat Malaysia ni dalam dibendung masalah mata wang ringgit jatuh, masalah harga barang naik, masalah harga minyak yang tak turun-turun, dan pelbagai masalah-masalah lagi. Tiba-tiba dia bangkitkan isu bak kut teh nak dijadikan makanan nasional atau makanan kebangsaan yang perlu dilindungi. Ustaz, apa pandangan Ustaz tentang ni? Mana mula Ustaz dengar ni banyak ni Ustaz, di TikTok ada, Facebook ada. Ustaz ada tengok Ustaz tengok video tu. Jadi pandangan pertama Ustaz bila Ustaz dengar tu macam mana? Dia secara umum saya tak terkejut sangat. Melihat perkembangan yang berlaku dalam kita katalah dalam beberapa belas tahun kebelakangan ini, kan saya perhatikan sejak daripada tahun 2008 kan, apabila Pakatan Rakyat menang dalam pilihan raya beberapa negeri. Dia dah mengambil alih beberapa negeri lah. Kan, jadi pada masa itu saya tengok slogan Malaysia ni dia makin kuat. Malaysia. Dan slogan tu dia makin kuat dan hidup kembali. Jadi daripada situ sebenarnya usaha-usaha untuk merubah identiti Malaysia ni sebenarnya berterusan. Jadi satu demi satu sebenarnya, bukan isu bak kut teh saja. Kan, jadi satu demi satu, dan akhirnya yang terbaru mungkin adalah isu bak kut teh itulah. Jadi itu adalah merupakan suatu yang saya rasa hari ini bak kut teh, kemudian akan ada isu lain lagi, kan, sebab itu adalah merupakan siri-siri bagaimana mereka berusaha untuk merubah identiti dan juga imej negara, kan, di pandangan rakyat dan juga di pandangan umum lah. Saya berminat bila Ustaz kata tu, maknanya dia ada macam-macam lagi Ustaz. Ni nak kata jadi orang kata deep sikit ni Ustaz. Kenapa asalnya situ makanan ni boleh jadi satu benda yang besar? Dia sekadar makanan je Ustaz. Dia nak bak kut teh ni jadi makanan nasional, sama macam nasi lemak. Dia bukan setakat isu makanan, tapi dia berkait dengan isu kebudayaan. Kan, dan juga identiti. Sebagai contoh, kalau sekiranya kita kata sekarang 2023 isu bak kut teh yang ditimbulkan, sebenarnya tahun 2018 mereka telah berjaya pun, kan, menaikkan satu perayaan yang tidak dirayakan oleh orang-orang di Malaysia ni, iaitu perayaan Wangkang. Jadi apa benda Wangkang ni Ustaz? Wangkang ni adalah merupakan satu perayaan puja dewa lah, lebih kurang. Kurang. Dia tak begitu terkenal, kan. Perayaan tu di Malaysia dia mungkin dirayakan ataupun diraikan oleh satu kelompok ataupun mungkin satu etnik tertentu, Cina di Melaka. Tetapi yang peliknya adalah bagaimana perayaan Wangkang itu telah diangkat ke UNESCO untuk dijadikan sebagai perayaan kebangsaan Malaysia. Memang diangkat? Dah diangkat dan diluluskan. Saudara-saudari, 2018 Wangkang, 2023 bak kut teh. Apa lagi sebenarnya Ustaz yang boleh jadi lepas ni? Dia sebelum tu, di tengah-tengah tu, di antara Wangkang dengan bak kut teh, kan, itu ada lagi benda lain. Contohnya macam perubahan nama-nama jalan. Contoh. Dekat dengan kita ni. Dengan kita di Temyang. Di Temyang, kan, di Negeri Sembilan, kan. Kemudian begitu juga contohnya macam perubahan nama pulau. Contoh, kan, Pulau Jerjak mereka promosikan kepada luar sebagai Pulau Mazu. Apa kaitan Mazu dengan Malaysia? Tak ada kaitan. Kan. Kemudian begitu juga contoh macam perubahan dari segi identiti asal usul kita. Parameswara dikatakan dia bukan orang Melayu tapi orang India. Contoh. Kemudian Sungai Batu dikatakan bukan pusat ketamadunan Melayu tapi pusat ketamadunan
India. Jadi itu semua sebenarnya adalah merupakan siri-siri yang mereka lakukan, dan sebenarnya benda ni akan berterusan lah daripada sehari ke sehari. Maknanya dia dah memang ada satu agenda yang tersusun ataupun dia tak sengaja ke? Tak. Ini dia bukan tak sengaja. Sebab itu kadang-kadang bila saya rasa orang kata apa ni pandangan bodoh lah apa semua kan, saya tak rasa bodoh. Baik. Saya tak rasa mereka melakukannya secara sembrono dan seumpamanya. Tapi apa yang mereka lakukan tu sebenarnya adalah merupakan sesuatu yang ada dia punya grand design dia dan ada dia punya perancangan di belakangnya. Grand design. Okey, baik. Saya simpan dulu grand design tu sebab saya rasa ada benda yang kita nak bincang ni. Cuma Ustaz, kalau kita tengok daripada satu aspek yang lain, dia orang ni pun sebenarnya rakyat Malaysia yang ada pasport, ada my card kan. Betul Maknanya kalau mereka pun nak juga nama jalan dengan nama bahasa mereka rakyat Malaysia, mereka berbahasa Cina dan mungkin India juga, tak boleh ke Ustaz dia nak dapatkan juga hak dia? Itu dia bergantung kepada identiti negara. Sebab kita sebenarnya bila bercakap tentang identiti negara, kita ada perlembagaan yang kita rujuk. Dan kemudian apabila kita bercakap tentang kebudayaan, kita pun ada prinsip-prinsip yang menjadi landasan kepada kebudayaan. Kan, jadi contohnya semacam dalam perlembagaan, dia mengatakan bahawa Malaysia adalah merupakan sebuah negara yang menjadikan Islam sebagai agama persekutuan. Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Kan, jadi nama jalan apa semua sepatutnya dikekalkanlah dengan perkataan-perkataan Melayu. Kan, sekarang dah banyak dah tempat yang kan dulu nama dia macam ni, sekarang dah jadi Southville lah, sekarang dah jadi apa benda lah. Southville pun tak jauh. Southville pun tak jauh daripada kita juga. Bangsa South kalau saya boleh tambah South, lagi sikit. Apa semua kan, dulu nama apa tu Kepung dah jadi lain, Jinjang dah jadi lain. Dalam, kan? Pantai Dalam dah jadi lain. Jadi semua nama-nama tu sebenarnya adalah merupakan suatu yang merujuk kepada etos negara. Jadi kalau sekiranya kita kata negara ini adalah merupakan negara yang berteraskan kepada bahasa kebangsaan, bahasa Melayu dan juga Islam sebagai agama persekutuan, jadi sepatutnya dia dirujuk. Dan begitu juga tentang isu kebudayaan tadi. Kebudayaan telah ada prinsip yang digariskan oleh kerajaan bahawa mana-mana kebudayaan nak dijadikan sebagai kebudayaan kebangsaan, dia mesti memenuhi 3 prinsip. Satu, dia mesti merujuk kepada akar umbi Melayu tu. Akar umbi Melayu. Melayu tu yang dimaksudkan Melayu bukan Melayu Malaysia saja, tapi Melayu Nusantara. Jadi kalau sekiranya ada adat istiadat dan budaya Nusantara tu yang dikenali sebagai rumpun Melayu tu, itu boleh diangkat. Kemudian yang kedua, yang bertepatan dengan Islam itu sendiri. Kemudian yang ketiga, barulah kalau sekiranya ada budaya-budaya yang datang daripada yang luar, contoh macam Cina, orang luar dia datang kat sini, kemudian dia jadi warga negara, jadi budaya dia budaya negara Cina. India begitu juga, dia budaya India dibawa ke sini. Kalau nak dijadikan sebagai satu budaya kebangsaan, dia mesti tidak lari daripada prinsip 2 tadi. Mana tidak bertentangan. Jadi kalau sekiranya kita letakkan umum, orang India pun boleh ada dia punya hak, orang ni pun ada hak. Kita sekarang ada berapa etnik dekat Malaysia, jadi kita nak senaraikan berapa ratus perayaan untuk jadi perayaan kebangsaan. Baik. Tapi Ustaz kata tadi dia ada satu dasar-dasar prinsip ni. Prinsip ni tulis kat mana? Kenapa kena ikut? Dan prinsip-prinsip ni memang telah ada dalam polisi kerajaan sebelum ni, lama dah. Sebenarnya ini bukan cerita dah ada ni, mungkin tahun 60-an 70-an, mana awal-awal kan pembentukan Malaysia dulu, kita dah menggariskan, mana kerajaan sendiri telah menggariskan polisi mereka. Jadi sebenarnya ahli parlimen dia patut faham, orang yang paling faham polisi sepatutnya ahli parlimen. Kan, tapi dia yang mula-mula langgar dulu. Okey. Dia ambil ahli parlimen langgar ni, dan dalam kes ni itulah kita berbicara tentang keperitan rakyat yang lebih, isu-isu yang lebih besar kan, tapi nak dibangkitkan tentang isu makanan. Jadi Pak Ibu sini sebenarnya melihat bahawa mesti ada benda lain kan, apa yang dia nak di sebalik benda ni. Dan Ustaz dah cerita tadi tentang grand design. Ni kita nak cerita pasal grand design ni Ustaz. Selepas daripada benda-benda ni, apa sebenarnya yang dia nak daripada grand design yang Ustaz sebutkan tadi ni? Dia kalau sekiranya kita melihat kepada sejarah negara, kalau sebelum daripada kemerdekaan dan lepas daripada kemerdekaan, sebenarnya isu identiti negara adalah merupakan sesuatu yang yang menjadi isu perebutan ataupun yang menjadi isu pertembungan. Apa imej negara kita selepas merdeka. Kan, kalau macam dulu sebelum kemerdekaan, maknanya kita kata Malaysia ni, tanah Melayu ni adalah tanah Melayu lah. Baik, tanah Melayu lah, senang lah. Tanah Melayu lah, senang. Tanah Melayu. Tapi selepas datang penjajahan, kemudian kita dah menerima masyarakat majmuk dan kita merdeka dengan keadaan itu. Betul. Jadi apa identiti dia? Jadi identiti negara itulah merupakan suatu pertembungan di antara 2 identiti. Adakah Ustaz nak kata yang sebenarnya masyarakat majmuk ni memang tidak pernah disatukan sebenarnya sejak merdeka?
Dia kalau sekiranya secara jujur, pandangan peribadi saya tak rasa usaha untuk integrasi nasional ni berlaku dengan baik. Okey. Sebab daripada awal lagi sistem pendidikan kita dah pecah. Daripada awal lagi sistem penempatan kita pun pecah. Kita ada kampung Melayu, kita ada kampung baru kan untuk Cina India, kemudian untuk Cina, kemudian India dia orang penjajah letakkan dekat estate-estate dan seumpamanya. Kan, jadi daripada situ macam mana nak berlaku integrasi nasional? Kemudian penegasan berkenaan tentang penggunaan bahasa Melayu oleh semua orang pun tidak ditegaskan dengan begitu. Baik, dan itu dibulukkan lagi dengan usaha-usaha yang macam inilah. Membangkitkan benda-benda yang mungkin bukan keutamaan pada rakyat sekarang ni. Tapi hakikatnya dia menepati yang Ustaz sebutkan tadi. Dia bukan keutamaan mungkin pada pandangan kita, tetapi pada mereka itu adalah merupakan keutamaan. Sebahagian daripada perancangan. Mereka nak ubah identiti ni sebenarnya mereka akan ubah sampai ke peringkat kalau mereka boleh ubah perlembagaan, mereka akan ubah perlembagaan. Dan telah terbukti pun bahawa di antara perkara yang mereka kuat cuba untuk ubah adalah perlembagaan dalam senarai tuntutan Komanggo yang mereka pernah buat awal tahun 2010 begitu. Tapi Komanggo ni saya rasa kan, kalau tanya saya pun bukan semua orang tahu kan. Semuanya maksud saya isu yang masuk dalam parlimen Bakuteh. Isu yang Komanggo ni mungkin kita pun tak pernah dengar kat mana-mana kan. Dia sebenarnya, tapi macam mana dia saling berkait Ustaz? Saya confused sikit. Dia sebenarnya dia dua benda ni kan, dia kita pecahkan kepada dua. Satu gerakan yang terang-terangan, kemudian satu lagi gerakan kat belakang. Macam saya sebut tadi Wangkang. Siapa tahu Wangkang? Tak ada siapa tahu. Sebenarnya saya saudara-saudari dan tuan-tuan yang menonton ni, saya pun sebenarnya baru dengar Wangkang daripada Ustaz Fauzi. Jadi maknanya kita pun tak tahu Wangkang, orang pun tak tahu Wangkang, dan orang pun tak tahu bahawa Wangkang sebenarnya diangkat sekali dengan pantun ke UNESCO untuk dijadikan sebagai warisan kebangsaan. Maknanya dia dah jadi setaraf. Dia diangkat, memang dia angkat dua sekali, pantun dan juga Wangkang. Jadi pantun lulus, Wangkang pun lulus. Tapi siapa tahu? Tak ada siapa tahu. Jadi maknanya di sana Komanggo dia masuk dalam kategori Wangkang ni. Dalam kategori gerakan-gerakan yang dibuat di belakang. Yang kalau sekiranya orang tak tak bongkar, orang tak tahu. Kan, bahkan sebenarnya kita sendiri pun sebagai NGO pun sebenarnya agak terlambat dalam membongkar Komanggo. Sebenarnya ketika mana kita membongkar Komanggo, kita menubuhkan dengan gabungan NGO lain yang kita panggil sebagai Muslim Yupro. Jadi Muslim Yupro itu sebenarnya dah terlambat. Sebab apa? Sebab Komanggo sebenarnya gerakan itu telah dianggotai oleh lebih daripada 60 NGO kan, dan mereka telah pergi ke Geneva kan untuk mengemukakan beberapa bantahan terhadap apa yang dilaksanakan di Malaysia dalam isu-isu hak asasi manusia kan di persidangan PBB di sana kan. Jadi maknanya mereka dah bergerak sebelum itu beberapa tahun. Tapi kita baru perasan. Dia sebenarnya mereka dah merancang, kita je yang lalai. Kita je yang lalai. Tapi saya nak tanya ke, apa yang membuatkan benda ni sebenarnya mungkin Ustaz ikut fakta-fakta yang Ustaz ceritakan tadi, saya boleh katakan bahawa perjalanan mengubah identiti negara tadi ataupun usaha-usaha untuk menukar pemahaman negara kita ataupun rakyat kita tentang rupa Malaysia sebenarnya dah berlaku lama. Tapi saya rasa kalau ikutkan saya lah kata berpuluh tahun hidup kat Malaysia ni, orang katanya baru-baru ni je yang kita katakan bahawa asyik ada je isu, kejap isu ni, kejap isu Bakuteh, kejap banyak-banyak isu yang baru naik. Saya rasa taklah sampai 10 tahun. Apa yang membezakan Ustaz? Dulu masa saya kecil-kecil tu tak pernah dengar salam-salam macam ni. Yalah. Dia gerakan yang kuat untuk merubah identiti negara. Secara umumnya kita kata ini dipelopori oleh DAP lah. Kan, dan juga kuncu-kuncunya dan juga sekutu-sekutunya lah. Jadi kalau sekiranya kita melihat dari segi sejarah, DAP ni dia mula mendapat banyak tempat dalam kerajaan negeri dan juga di pusat start daripada tahun 2008. Sebelum itu dia menjadi pembangkang. Kan, jadi dia punya gerakan tu adalah merupakan gerakan yang mungkin agak orang kata mungkin orang tak perasan sangat. Kan, dan orang Melayu pun tak masuk DAP kecuali beberapa orang. Tapi selepas 2008 ketika mana berlaku coalition kan di antara beberapa parti Melayu dan juga DAP, akhirnya 2008 kita tengok macam mana Penang jatuh kan ke DAP, begitu juga dengan Selangor kan. Jadi daripada situ mereka bergerak sikit demi sikit dan sekarang ni peluang yang ada pada mereka ni makin makin terbuka luas setelah mana PH naik.
Jadi bila PH naik, mereka dah mula masuk, dan kita pun telah menyaksikan satu fenomena baru dalam sejarah negara apabila ramai DAP, ahli-ahli parlimen DAP ni yang menjadi menteri-menteri dan juga timbalan menteri. Jadi maknanya daripada situ mereka mendapat ruang yang cukup luas. Kan, sebab itu kita melihat gerakan ini dia agak agresif sekarang. Kan, dia tidak sebegitu agresif mungkin sebelum 2008. Kan, tapi sekarang ni dia makin agresif sebab apa? Sebab dia mendapat peluang-peluang tersebut. Baik. Jadi dia dah jadi ahli parlimen, dia dah jadi menteri, dia jadi timbalan menteri. Kan, jadi kita tengok banyaklah contoh macam perkara-perkara yang pelik, contoh macam gelaran, minta maaf lah saya sebut, mungkin saya kritik sikit kat sini, kan, gelaran Tan Sri, kan, kepada Lim Kit Siang contoh. Lim Kit Siang adalah merupakan bapa kepada Malaysia. Walaupun mungkin kita kata ini perkenan daripada istana, tetapi mesti ada cadangan daripada kabinet. Jadi maknanya di situ dia mendapat ruang yang cukup luar biasa lah, kan. Saya rasa sebenarnya usaha-usaha ni kalaulah dia tidak disokong oleh orang-orang atasan misalnya, kan, saya rasa dia tak akan menjadi satu cadangan yang besar, kan. Tapi dia di parlimen, dia dibawa di parlimen dan dia dibahaskan oleh orang yang dipilih oleh rakyat. Saya nak katanya Ustaz ni, kita ni bila kita pilih orang macam ni dan kita dapat cadangan daripada orang yang mewakili kita macam ni, adakah ini sebenarnya suara akar umbi? Ustaz, betul ini suara rakyat ke macam mana Ustaz? Saya rasa masalah orang Malaysia ni dia terkeliru dalam pilihan raya yang lepas. Sebab itu ramai yang U-turn, kan, kita melihat bagaimana, kan. Jadi kita nak tengok dia orang U-turn ke mana, tunggu PRN lah. Baik. Kan, PRN akan menentukan sama ada, kan, mereka kembali waras ataupun tidak kembali waras. Baik. Kan, jadi maknanya kat situ kita akan boleh nilai. Tetapi saya rasa sebahagian daripada rakyat Malaysia dah terlajak, kan, telah terlajak dalam memilih, kan, suatu pilihan disebabkan mungkin oleh korupsi yang dibuat oleh BN, kan, oleh UMNO dan seumpamanya. Jadi mereka pergi kepada satu alternatif yang mereka rasa lebih selamat dan lebih baik. Kan, tapi rupanya, kan, lebih buruk. Kan, jadi pilihan itu, kan, bila berlaku selepas daripada PRU yang lepas, bila mereka telah menaikkan kerajaan yang ada sekarang, kan, dan kemudian mereka melihat bagaimana aksi ahli-ahli parlimen daripada, kan, kerajaan yang baru ini, kan, maka saya rasa sebahagian tu mungkin tersentak lah. Mana tak sangka, tersentak, tidak sangka, kan, seburuk itu. Order lain dapat lain. Itu yang orang kata order lain dapat lain. Okey, kan? Baik, kita tunggu PRN lah maknanya. Saya rasa PRN ni agak menarik sebab dia akan menentukan dan juga menilai dengan penilaian yang lebih hakiki, kan, sebenarnya rakyat nak apa. Baik, kan. Jadi maknanya Ustaz, kita akan melihat mungkinlah satu mungkin kesedaran ataupun perubahan daripada PRN yang akan datang ni. Adakah itu harapan ataupun mungkin benda yang akan ada kepastian ke Ustaz yang benda itu akan berlaku? Insaf ke tak sebenarnya orang-orang bila tengok? Dia sebenarnya masalah kita tak banyak pilihan. Baik. Kita tak banyak pilihan. Jadi katakanlah mereka menaikkan PN dalam PRN yang akan datang, kan. Sebenarnya PN pun telah terbukti ada isu juga. Tapi isu macam ni saya suka dengar sebab saya dah banyak dengar orang punya ulasan macam ni. Jadi sekarang ini kita nak pilih siapa, Ustaz? Kalau dah ini tak boleh, sini tak boleh, kiri kanan. Saya rasa macam inilah. Dia kalau sekiranya untuk jangka masa pendek, kan, kita mungkin pilih yang ada lah, kan, pilihan yang ada. Tapi untuk jangka masa panjang, kan, saya rasa kita kena cari satu formula baru. Baik. Kan, dan juga pemain-pemain baru lah. Cumanya saya rasa juga pelik, Ustaz, kalau kita nampak desakan-desakan ni daripada fakta boleh mengatakan bahawa ni kalau kes ni Peter Brown Cina. Dan mungkin kita ada dengar desakan-desakan lain daripada kawan-kawan lain sebelum ni lah, kan. Tapi mana orang Melayu? Kita majoriti rakyat Malaysia masih lagi orang Melayu dan kita masih ramai di Malaysia ni. Tetapi mana desakan-desakan orang Melayu yang untuk mengekalkan identiti Melayu yang Ustaz ceritakan tadi tu? Kita terjebak dalam masalah, kan, sebab daripada awal mana-mana parti Melayu, kan, dia ada connection dengan parti bukan Melayu. Jadi sebab itu connection, kan, tu maksud Ustaz connection macam mana tu? Dia maknanya dekat sini, contoh saya bagi contoh. Ketika mana Wang Kang tu, kan, masa Wang Kang tu datang dari mana? Kan, sebenarnya kalau sekiranya kita selidiki, datang daripada Menteri Melayu. Baik. Maknanya dekat situ kita melihat desakan daripada orang bukan Melayu, terutamanya Cina. Dia bukan mendesak hanya DAP mendesak PKR ataupun Amanah dan seumpamanya, tapi begitu juga MCA juga mendesak juga. Kan, sebab itu kita tengok ada persamaan tak ada antara MCA dengan DAP dalam banyak perkara. Ada.
Dalam isu sekolah vernakular mereka sama. Dalam isu tulisan Jawi mereka sama. Kan dalam isu yang berkait dengan bahasa Melayu pun mereka sama. Kan dalam isu UEC mereka sama. Baik. Kan jadi dalam isu ISET mereka sama. Jadi dalam isu Komanggo pun mereka sekali. Jadi maknanya dekat situ ahli-ahli politik Melayu membiarkan diri mereka kan dipengaruhi dan dikuasai kan oleh orang bukan Melayu dalam pakatan masing-masing. Baik. Kan jadi sebab tu mungkin ada setengah masa dia boleh bertahan, ada setengah masa dia tak boleh bertahan, dia terlepas juga. Baik. Jadi satu demi satu perkara yang berkait dengan identiti negara ni akan terungkai. Mungkin isu dia sebab perpecahan kot ataupun perbezaan matlamat di antara orang Melayu ataupun pemimpin Melayu yang sedia ada. Dia masalah dia orang Melayu. Minta maaf lah saya sebut, saya kritik ni bukan nak kritik bangsa kita sendiri, tapi masalah kita adalah orang Cina dia ada agenda besar. Baik. Dia ada grand design dia, tapi masalah orang Melayu dia tak ada. Orang Melayu ni dulu mungkin UMNO kita kata ada dia punya agenda besar. Kan contoh. Tapi bila kita tengok kebelakangan ini, kita melihat pimpinan yang merupakan pimpinan parti-parti Melayu, dia banyak pergi kepada maslahat dan juga kepentingan parti pun tak ada, kepentingan negara pun tak ada. Kan dia pergi kepada peribadi. Itulah saat kita ni dah bercakap tentang orang Melayu dan kita mengkritik orang Melayu sendiri. Saya nak cerita pada saudara-saudari penonton-penonton sekalian. Sebenarnya kita bercakap tentang diri kita sendiri. Saya orang Melayu, Ustaz Fauzi orang Melayu. Dan bila kita komen tentang orang Melayu, sebenarnya kita bukan mengkomen orang-orang yang sedang tengok video ni. Sebenarnya benda tu tanggungjawab pada kita juga. Pada saya betul. Juga pada Ustaz juga kan. Baiknya saya concern ataupun kita punya keprihatinan kita pada orang Melayu ni menyebabkan kita rasa macam saya terfikir tadi banyaknya demand ataupun tekanan-tekanan ataupun permintaan-permintaan yang datang daripada orang bukan Melayu ni. Masalahnya orang Melayu punya permintaan yang mana? Jarang kita dengar dan ataupun jarang kita nampak ahli parlimen boleh bercakap tentang soal identiti ataupun soal membela identiti orang Melayu di tanah mereka sendiri. Jarang lah, bukan tak ada tapi jarang. Jadi kalau berterusan macam ni, saya melihat pandangan saya sendiri, Ustaz, tambah ulasan saya sikit pula sebab Ustaz yang banyak cakap, saya banyak tambah cakap sikit. Yang akhirnya sebenarnya apa yang akan jadi pada kita ialah kita ni ramai tetapi kita tidak ada kualiti. Boleh Ustaz cakap macam tu kan? Kita ramai tapi kita tidak ada kualiti dan suara kita tidak didengari sebab kita tidak bercakap. Jadi Ustaz rasa macam mana sebenarnya nak selesaikan masalah ni? Bila kita ada kuasa, orang Melayu ada kuasa, ya Perdana Menteri masih orang Melayu, Timbalan Perdana Menteri masih orang Melayu, ada dua Timbalan Perdana Menteri, dua-dua orang Melayu. Jadi kuasa ada tetapi seolah-olah tidak bermaya, Ustaz. Dia sebab kalau sekiranya kita hadkan kuasa itu pada kuasa politik, inilah jadinya. Baik. Sebenarnya kuasa itu bukan terhad pada politik saja. Ada kalanya kuasa ekonomi lagi mengatasi kuasa politik. Okey. Kadang-kadang kongsi-kongsi gelap menguasai ekonomi lebih daripada orang ekonomi kes dia jamu macam kita harga telur lah. Macam harga telur. Siapa yang boleh selesaikan harga telur? Jadi harga telur kita kata masalah kat mana? Masalah kat kartel. Kartel tu siapa? Baik. Sebahagian kartel tu adalah kapitalis. Sebahagian kartel tu sebenarnya Samsung. Baik. Minta maaf saya sebut gunakan istilah yang supaya orang lebih mudah faham. Mudah cerita lah. Mudah cerita kita lah. Kan? Tengok betul-betul apa yang berlaku lah daripada yang kita nak tak ada kan pada orang Melayu ni sebenarnya adalah kesepakatan semua unsur-unsur kekuatan ni. Unsur kekuatan tu bukan ada pada parti politik saja. Dia juga ada pada NGO, dia juga ada pada jawatan kuasa negeri, dia juga ada pada jawatan kuasa masjid, surau, dia juga ada pada persatuan-persatuan, dia ada juga ada pada kelab-kelab, dia juga ada pada tokoh-tokoh. Kan kalau macam China, kita kata kan China, DAP, MCA cuma dua parti daripada mungkin ribuan persatuan dia. Ribuan badan dia. Kan kalau sekiranya kita tanya satu soalan yang simple lah, Dongzong dengan DAP siapa lagi power? Baik. Dongzong ni NGO Ustaz, saya faham. NGO pendidikan. Apa peranan Dongzong ni sebenarnya? Apa peranan Dongzong? Peranan Dongzong tu dia lebih kepada isu-isu yang berkait dengan pendidikan, dia perjuangkan. Tapi dari segi kuasa, kadang-kadang kita melihat Dongzong lagi power daripada, lagi berkuasa daripada DAP. Tapi lebih di mana berpengaruh. Dongzong ni Ustaz? Dongzong dia bukan dalam parlimen. Dia tak ada dalam parlimen, tetapi suara-suara Dongzong biasanya disambung oleh kan ahli-ahli parlimen DAP dan juga ahli-ahli parlimen MCA di parlimen. Dua-dua belah lah, kiri kanan ada orang. Jadi itu yang kekurangan kita orang Melayu. Jadi sepatutnya sebab kita pun dalam ISMA kita pernah mencadangkan supaya kita adakan satu permuafakatan sesama orang Melayu tanpa mengira parti. Jadi parti cuma salah seorang ataupun salah satu badan pemain saja. Kan, tapi yang lain mesti turut serta dan dibenarkan untuk turut serta. Jadi daripada situ kita letaklah kita punya agenda. Kan, jadi akhirnya ada benda yang boleh disuarakan untuk menyelesaikan masalah
runcit, kan, kita boleh suarakan walaupun mungkin tak guna parlimen. Baik Ustaz, katakanlah solution ataupun penyelesaian kepada masalah ini ialah kita buat undang-undang. Misalnya hentikan kata-kata yang bersifat berkauman ni ataupun demand-demand yang mungkin tidak mewakili keseluruhan kaum orang Malaysia. Apa pandangan Ustaz? Pakai undang-undang. Kita dah ada undang-undang, kita dah ada akta hasutan, kita dah ada akta macam-macam. Tetapi semua tu kadang-kadang ditafsirkan oleh siapa yang berkuasa. Baik. Itu kita punya masalah. Maksudnya apa yang perkauman sebenarnya? Apa yang perkauman, apa yang hasutan. Kan, sebagai contoh, saya bukan nak pertikaikan keputusan mahkamah. Contoh, bila kita pernah mengeluarkan satu kenyataan bahawa kan orang Cina adalah merupakan orang yang datang untuk membantu British. Yalah Ustaz ada sebut awal tadi. Maknanya dia sudut sejarahnya mereka datang daripada mana. Tapi kenapa kan kita dikenakan akta hasutan dan dicas di mahkamah? Kenapa jadi begitu? Sebab pada masa itu hasutan itu ditafsirkan begitu. Baik. Jadi maknanya bukan kita tak ada undang-undang, kita ada undang-undang. Tetapi siapa yang berkuasa, dia akan menentukan undang-undang, dan daripada situ kita melihat orang sekarang dah tak percaya pada mahkamah. Kan, sebab apa? Sebab penafsiran berkenaan tentang jenayah, apa itu jenayah, apa itu bukan jenayah, semua ditafsirkan berdasarkan kepada. Dan itu realiti Ustaz lah. Misalkan orang yang ada pertuduhan banyak di mahkamah boleh jadi Timbalan Perdana Menteri. Boleh jadi jadi Timbalan itu Menteri. Sebenarnya hakikat dia menimbulkan keraguan. Menimbulkan keraguan kepada sistem keadilan di Malaysia, dan bukan kita mempertikaikan, tapi itu fakta yang berlaku. Fakta yang berlaku dan kita cerita seadanya Ustaz. Baik Ustaz, cerita lagi lah tentang bak kutih ni Ustaz. Saya nak ceritanya kalaulah kata sensitivity kan, kita ambil dari sudut sensitivity lah. Mengapa benda ni saya lihat respon-respon daripada orang dalam TikTok, dalam Twitter, dalam Facebook sebenarnya memang ada lagi orang yang memang tak suka benda ni, tapi seolah-olah macam tidak dihiraukan sensitivity mereka ni. Macam ada orang Melayu yang kata kenapa ni, ini makanan adalah satu memang dibuat daripada makanan yang tidak halal. Itu benda satu asasnya kan, dan majoriti orang di Malaysia ni orang Islam. Dan Islam adalah agama persekutuan ataupun religion of the federation kalau ikut perlembagaan kan. Tetapi sensitivity orang ni seolah-olah tidak diambil kira. Saya nak cerita Ustaz tu. Macam mana Ustaz? Saya rasa sekarang ahli politik semua tengah serabut. Jadi masing-masing sekarang ni terpaksa orang kata macam berhati-hati dalam menentukan mereka punya sikap, sebab itu akan menentukan undi. Saya bagi contoh salah mudah ada seorang saya contoh luar sikitlah daripada cerita bak kutih ni kan. Baru-baru ni pun lagi baru ni ada seorang student internship bawa plakat kata intern bukan buruh percuma kan. Keluar suara. Sedangkan Perdana Menteri kita pun ada keluar satu kenyataan ringkas kata bagilah allowance sikit pada intern. Tetapi di manakah suara Perdana Menteri kita? Dia kata bak kutih ni menjadi demand kepada menteri untuk dijadikan dalam Hansard Parlimen. Tapi saya tak nampak ada suara respon daripada Perdana Menteri. Kalau saya pun berada di tempat Perdana Menteri, saya pun takkan keluarkan kenyataan. Baik. Sebab apa? Sebab kita, Perdana Menteri dah tahu bahawa hanya berapa persen saja Melayu sokong dia. Jadi dia amat bergantung kepada sokongan daripada bukan Melayu. Jadi kalau tiba-tiba isu ni dia bangkitkan, macam internship tadi, dia adalah merupakan satu isu yang mungkin dia boleh dapat suara orang muda. Sebab itu kita tengok kat sini, ahli politik dia serabut. Sebab apa? Sebab dia meletakkan apa juga tindakan berdasarkan kepada untung kertas undi. Untung rugi utas undi tu. Akhirnya sebenarnya untung kepada rakyat atau tidak bukan percaturan dia. Bukan percaturan. Baik. Jadi itu mungkin menjelaskan bahawa kenapa dia boleh biarkan harga barang naik ni. Mungkin sebab ada cara lain untuk dia mendapatkan undi. Iyalah, betul lah. Baik. Maknanya kepentingan rakyat secara umumnya mungkin bukan menjadi perhitungan mereka. Kepentingan yang paling utama ialah survival kuasa mereka ditampuk kuasa yang mereka ada sekarang. Survival. Kekal untuk di situ. Ya, itu yang kita kena betulkan. Sepatutnya pemerintah dia bergerak berdasarkan kepada masalah ummah ataupun masalah rakyat. Kan, walaupun mungkin tak popular, apa juga keputusan, kadang-kadang masyarakat tak faham, dia tak jadi keputusan yang popular. Kan, keputusan yang tak popular boleh menyebabkan undi hilang. Tapi sebenarnya itulah yang mungkin diperlukan oleh rakyat. Baik. Kan? Tapi Ustaz, logiknya lah, saya suka mungkin berbusi-busi sikit lah, tapi logiknya Ustaz, kalau dia membuat satu keputusan yang tidak popular dari sudut popularitinya, bukankah dia akan jatuh dan akhirnya dia akan ditukar oleh orang lain pula? Jadi sebab tu dia kena buat keputusan yang popular.
Jadi keputusan yang tidak popular kan macam Bak Tapi Kuteh. dia tak, tapi sampai bila pusingan ni Ustaz? Ni akan selesai. Dia akan berpusing sampai bila-bila. Pada saya dia akan berpusing sampai bila-bila. Kan selagi mana kita tak ubah kita punya cara fikir kan, dan juga Siapa yang ubah Ustaz? maknanya ahli politik dan juga semua kan orang Islam di Malaysia lah, rakyat Sebab tu saya nak ambil pandangan Ustaz tu. Sebab memang isu sekarang ni adalah sebahagian besarnya datang daripada macam mana ahli politik mengawal ataupun mengawal suara-suara yang keluar dalam parlimen dan mengawal suara-suara yang keluar dalam masyarakat. Tetapi yang memilih mereka adalah rakyat sendiri. Yalah. Kita dah kata tadi kan, mungkin ada sebahagian yang memang salah order tadi. Tapi ada sebahagian ni saya rasa mungkin ada yang menyokong Ustaz. Jadi sebab tu kalau sekiranya kan ahli politik membetulkan cara fikir, bila dia naik dia akan betulkan polisi dan seumpamanya lah. Rakyat apabila dia betulkan cara fikir, dia tahu nak pilih siapa. Tapi masalahnya bila rakyat sendiri pun dia selalu dimomokkan dalam parti apa semua. Siapa jadi calon? Yang jadi calon winnable candidate. Winnable candidate tu apa dia? Kan apa kriteria dia? Jadi itu yang naik balik orang yang ada cas kat mahkamah, naik balik orang yang ada skandal, naik balik orang yang kan sebab apa? Sebab dia winnable candidate. Kan jadi akhirnya rakyat pun terperangkap dengan suasana itu. Baik. Jadi bila rakyat terperangkap dengan suasana itu, jadi maknanya rakyat tak ada pilihan. Tapi kalau sekiranya daripada awal kita rungkai semua tu dan kita naikkan calon-calon lain, kan saya rasa banyak lagi pilihan yang. Apa pandangan Ustaz kan kalau dalam satu situasi ni memang ramai orang-orang politik yang mungkin saya pun pernah lah berjumpa dia orang ni dan bertanya. Dia kata perubahan mesti dibuat secara perlahan-lahan, beransur-ansur, bertoleransi. Tak boleh buat mendadak. Kan? Kita ni majmuk dan sensitiviti kaum lain yang bukan Islam perlu dijaga. Ini semua ayat-ayat yang saya biasa dengar. Jadi macam mana Ustaz kita nak selesaikan masalah ni? Seandainya jawapannya itulah itu. Dia kalau sekiranya perubahan yang mereka laungkan tu, perubahan beransur-ansur tu, ada dia punya gambaran terakhir yang dalam kepala mereka, tu okey. Maknanya kita gambarkan bahawa mahkamah akan jadi macam ni. Kita gambarkan bahawa undang-undang Islam akan jadi begini. Kalau hujungnya tu kita tahu kan, ubahlah dalam masa 20 tahun 30 tahun tak apa. Tapi masalah dia adalah gambaran kat hujung tu tak tahu. Baik. Kan, dan sebab tu orang kata mana ada tolak ansur, mana ada beransur-ansur, yang ada ditolak beransur-ansur. Dan akhirnya kita kena bukan tolak ansur je tadi, bukan tolak ansur tapi ditolak beransur-ansur. Jadi sebab tu kita hilang satu demi satu. Baik, saya rasa daripada Bak Kuteh tadi kita mulakan perbincangan dengan satu makanan. Sebenarnya dia membawa kita pada satu konteks yang sangat besar, iaitu perubahan identiti negara. Baik dan saya rasa saya ambil sekali yang last tadi, kesimpulannya ialah kita bertolak ansur tapi akhirnya kita ditolak beransur-ansur. Baik. Saya rasa saya cukup setakat itu saja. Terima kasih banyak Ustaz Fauzi. Saya rasa ulasan yang memang padat, dan saya ajak penonton yang menonton rancangan pada ini untuk fikirkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.